Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil bin Ismail daripada PAI 2, dan hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu berkaitan dengan kolaboratif badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menentukan kejayaan inklusif. Sebab apa? Pendidikan inklusif ni perlu semua orang memainkan peranan yang sangat penting. Semua orang memainkan peranan yang sangat penting bagi menjayakan pendidikan inklusif. Kita akan tengok satu persatu. Apa pengenalannya? Program pendidikan inklusif ertinya suatu program pendidikan bagi murid keperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid keperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau bukan kerajaan. Maksudnya orang yang keperluan khas ni dia datang ke sekolah bagi menuntut ilmu. Daripada Dr. Mazli Malik lah, yang semasa dia jadi Kementerian Pendidikan. Pendidikan ni untuk semua. Bukan untuk orang yang biasa, mungkin orang yang non-normal, mungkin bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang ada berduit dan sebagainya, tapi pendidikan ni untuk semua orang. Tak kisahlah siapa dia, itu hak dia orang untuk belajar. Ilmu ni untuk semua, bukan untuk kepentingan seseorang. Sebab itu kita perlu memandang tinggi dan mengambil hal ini benda yang sangat penting. Bagi apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan sesebuah negara. Apabila semua orang mendapat pendidikan, tak kira pangkat dan sebagainya, insya-Allah negara kita akan menjadi negara yang berpendidikan yang sangat tinggi. Okay, apa objektif pendidikan inklusif ni? Apa objektif dia? Yang pertama, memastikan MBK mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Apa tu MBK? Murid berkeperluan khas. Pastikan murid berkeperluan khas mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Kadang-kadang orang yang keperluan khas ni dia banyak ujian dugaan je lah nak menuntut ilmu. Ada yang dapat kursi roda, ada yang mungkin tak dengar dan sebagainya. So kita perlu memberikan hak sama rata, hak pendidikan sama rata kepada semua orang. Tak kira lah dia ni kurang upaya ke, dia ni terlebih upaya dan sebagainya. Kita perlu berikan pendidikan kepada semua, dan bendanya sama rata. Mana murid biasa dapat, dia pun dapat. Dia dapat sekolah yang selesa, kita perlu bagi sekolah yang selesa. Kalau dia dapat bantuan, kita perlu berikan bantuan. Bahkan berikan bantuan yang lebih-lebih lagi kepada mereka. Okay, seterusnya, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Sesetengah orang masyarakat atau ni dia tidak boleh menerima orang keperluan khas ni. Dia ni dah cacat, dia ni dah lah ni, mana boleh duduk sama dengan aku. Dia rasa macam dia punya level lain. Tapi kita sebagai ni guru dan sebagainya, kita tak boleh memilih rupa, dan kita perlu memberikan pendidikan, dan kita perlu memberikan kesedaran kepada rakyat atau warga sekolah atau semua murid yang bahawasanya ilmu ini untuk semua, tak pilih kira, tak pilih rupa, bangsa, negara dan sebagainya. So ilmu ini sangat luas dan kita perlu kongsikan kepada semua. Sebab apa? Ilmu ini hak semua. Sering memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus Belanda bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Supaya diorang ni bolehlah menyesuaikan diri, dapat join program sama-sama, dapat belajar sama-sama dengan budak arus Belanda. Apa budak arus Belanda dapat, dia pun dapat. Apa budak Belanda seronok bermain pun dia orang dapat. Supaya kita dapat menikmati kenikmatan, keseronokan, kebahagiaan bersama. InsyaAllah bila kita dapat berkongsi bersama, nilai jurang tu tak ada beza lah. Sebab tu kita perlu memberikan kemahiran ini kepada yang ni, supaya dia dapat menyesuaikan diri, dia tidak kekok untuk berkomunikasi atau mendekati orang-orang Belanda, dan orang-orang Belanda pun lebih mudah untuk mendekati orang yang murid berkeperluan khas MBK ni lah. Seterusnya, agensi badan kerajaan. Agensi kerajaan juga dikenali sebagai agensi diraja, ialah sebuah organisasi yang dibiayai dan dikawal oleh kerajaan. Agensi ini bertanggungjawab melaksanakan fungsi dan program tertentu yang berkait
berkaitan dengan kepentingan awam dan perkhidmatan masyarakat. Di mana agensi kerajaan ni dia memerlukan membantulah orang dalam sebuah negara. Contoh agensi kerajaan perlu bantu orang yang kurang upaya bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Ciri-ciri dia manifestasikan oleh undang-undang dan perintah diraja, menerima dana bajet dari kerajaan untuk beroperasi projek mereka, memegang peranan penting dalam pelaksanaan dasar program diraja, contoh kementerian, pejabat, agensi kerajaan dan lain-lain badan yang dipegang oleh kerajaan. So badan-badan kerajaan ini dia akan memastikan akan menjalankan program-program yang telah ditetapkan bagi meningkatkan, bagi menjaga, bagi menjamin pendidikan inklusif. Badan kerajaan ni kita boleh tengok contoh nanti, iaitu macam antara Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Khas dan sebagainya. Itu kita akan pergi. Agensi bukan kerajaan. Definisi badan bukan kerajaan NGO ialah organisasi yang bebas daripada kerajaan dan beroperasi tanpa campur tangan politik. NGO biasanya diasaskan oleh masyarakat atau individu untuk menyuarakan kepentingan tertentu. Mereka memberikan bantuan sosial atau menjalankan aktiviti kebajikan tanpa keuntungan. Biasanya NGO ni adalah pergerakan sendirilah. Mungkin ada seorang tu dia rasa macam aku perlu bantu. Takkan nak mengharap kerajaan saja kan. Sebab rakyat Malaysia ni ramai. So kita semua orang kena ambil peranan. Apabila ada orang yang rasa tersedar yang ni perlu dibantu, maka akan jadilah satu NGO yang ditubuhkan mengikut ROS dan sebagainya untuk tubuhkan secara yang rasmi dan membantu orang-orang sini dalam pendidikan khas. Kita tengok agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan. Agensi kerajaan pertama adalah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. JPK, Jabatan Pendidikan Khas. JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia. Ini antara yang ditubuhkan. Dan manakala agensi bukan kerajaan, National Autism Society of Malaysia, NASOM. Kedua, The Cerebral Palsy Spastic Children Association of Penang. Seterusnya adalah Malaysia Association for the Blind, MAB. Okay, saya akan bacakan dia punya peranan lah. Sedikit tentang peranan dia. Okey, pertama adalah KPM. Kementerian ini terlibat dalam menyusun program inklusif, merancang kurikulum yang menyokong dan menyediakan panduan untuk guru dalam mengajar pelajaran khas. KPM terlibat dalam membangunkan kurikulum inklusif, memastikan bahan pelajaran ini diakses oleh semua pelajar, termasuk memerlukan perhatian khusus menyebabkan penyediaan bahan. KPM menjalankan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap program inklusif, mengukur kerjaan mereka dan melibatkan pengumpulan data. KPM ini adalah mendidik anak-anak dalam pendidikan inklusif, di mana KPM akan menilai dari semasa ke semasa untuk meningkatkan nilai pendidikan inklusif. Dan data-data yang diambil ini kita akan cuba perbaiki dan cuba akan buat peningkatan untuk pendidikan inklusif. Itu peranan yang KPM mainkan dalam sebuah agensi kerajaan. Manakala kita tengok JPK pula salah pula. Manakala kita tengok JPK sekejap jadi JPK JPK pula, Jabatan Pendidikan Khas, dia melatih guru pendidikan inklusif. Mana nak mengajar pendidikan inklusif ni kita perlukan orang yang pakar dalam mendidik benda ini. JPK peranannya menyediakan sumber daya, bimbingan dan latihan untuk guru dan staf sekolah dalam mendukung siswa pada kebutuhan khusus. JPK ialah menganjurkan program latihan untuk guru dan kaki tangan pendidikan, meningkatkan pemahaman mereka. Maksudnya adalah JPK ini dia melatih guru untuk mendidik orang keperluan khas. Sekiranya kalau kita nak didik tapi guru itu tidak pakar dan mungkin tidak ada orang kata tauliah mengajar untuk pendidikan khas, maka pendidikan itu tidak bermutu. Sebab itu JPK memainkan peranan yang penting, meningkatkan nilai tenaga pengajar dan meningkatkan mutu pengajaran pembelajaran bagi guru-guru ini supaya murid keperluan MBK, murid-murid khas mendapat ilmu yang sepatutnya dan ilmu yang selayaknya untuk mereka.
Yang kira JKM. JKM adalah JKM merupakan agensi yang terlibat dalam menyediakan bantuan sosial dan sokongan kepada keluarga dan individu keperluan khas. Mereka terlibat dalam menyediakan bantuan kepada kanak-kanak keperluan khas dan keluarga mereka. JKM boleh memberikan bantuan kewangan atau bentuk bantuan lain kepada keluarga menyayang anak-anak, menganjurkan program bimbingan dan jangkauan untuk ibu bapa. So, JKM ni dia more fokus kepada keluarga. Kalau KPM dia fokus kepada murid. CPK fokus kepada tenaga pengajar. JKM ni dia fokus kepada keluarga. Mungkin sebuah keluarga itu kekurangan wang dan sebagainya, kita akan bantu dan cuba berikan yang sebaiknya. Tu okay, kita tengok pula agensi bukan kerajaan. Okay, agensi bukan kerajaan ni pertama adalah the Cerebral Palsy Static Children. Dia menyediakan sokongan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang mengalami cerebral palsy dan kecacatan fizikal yang lain. Mereka terlibat dalam menyediakan pendidikan eksklusif, memastikan kanak-kanak kurang upaya dapat pendidikan hak sama rata. Menyediakan program pendidikan terbuka khas bagi kanak-kanak yang mengalami cerebral palsy dan pekerjaan dan terapi pertuturan untuk membantu meningkatkan kemahiran motor dan kebiasaan mereka. Okay, ini sekiranya seorang itu mendapat kecacatan anggota badan sebagainya, mungkin tak ada kaki ke tak ada tangan, so dia the cerebral palsy ni akan bantu untuk membantu mereka dalam pendidikan eksklusif dan bahkan bantu dari segi kejayaan pekerjaan. Okay, seterusnya National Autism Society of Malaysia NASOM berfokus pada anak dan individu dewasa autism. Mereka menyediakan program pendidikan latihan dan sokongan kepada individu secara autism serta memberikan kesedaran kepada mereka tentangnya. Peluang dan potensi. Menyediakan program pendidikan latihan untuk kanak-kanak dewasa dengan autism untuk mengenai kemahiran sosial, kemahiran hidup dan kemahiran akademik. Menggalakkan menyokong program pendidikan eksklusif untuk memastikan kanak-kanak autism. Okay, manakala National Association for the Blind dia adalah membantu orang yang buta penglihatan untuk dalam pendidikan. So orang yang buta ni kita akan baca dalam benda barrel lah. Dia akan pegang, so dia akan dapat baca Al-Quran barrel dan sebagainya. So benda ini mungkin kita kena bantulah. Kena perlukan fokus. Sebab tak semua orang lahir dengan sempurna, tak semua orang lahir dengan keadaan yang normal. Okay, kesimpulannya, kerjasama antara badan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan. Malas saya nak ni. Malasnya nak ni. Tak ya. Jadi saya sini baca sini. Hantar ke. Tadi semua dah banyak goreng je, malas dah siap ya. Tapi macam dah lama ke? Kerjasama boleh menggunakan sumber yang lebih besar dan pelbagai agensi kerajaan dan NGO boleh saling melengkapi dalam menyediakan sokongan program perkhidmatan yang lebih holistik. Kerjasama antara badan kerajaan dan NGO membolehkan jangkau yang lebih luas kepada orang ramai. Keduanya boleh bekerjasama untuk menjangkau lebih banyak individu dan keluarga memerlukan. Apa yang saya dapat simpulkan daripada sini adalah kolaborasi antara badan kerajaan dan bukan kerajaan dapat melengkapi antara satu sama lain. Di mana mungkin kemungkinan apa yang badan kerajaan buat ini ada sedikit serba kekurangan yang perlu ada kecacatan dan manakala apabila kita melakukan kolaborasi, NGO bekerjasama dengan kerajaan akan melengkapi antara satu sama lain. Mungkin NGO ni ada kepakaran tertentu yang mungkin ada kekurangan daripada agensi kerajaan dalam pendidikan eksklusif. Apabila mereka bekerjasama, mereka memberikan peran, masing-masing memainkan peranan yang sebaiknya, selayaknya, yang sepatutnya, maka pendidikan eksklusif negara kita akan turut meningkat. Apabila pendidikan eksklusif ni diberikan sebaiknya, semua orang mendapat pendidikan sama, dan pendidikan ini juga adalah hak semua, dan tiada memilih bulu dan sebagainya. InsyaAllah nilai pendidikan sebuah negara kita akan menjadi tinggi. Dan apabila nilai pendidikan sebuah negara itu bermutu tinggi, InsyaAllah negara kita juga akan turut menjadi sebuah negara yang dipandang hebatlah dari mata luar.
Itu sajalah yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan pada hari ini. Saya harap kita ada kesedaran lah bagi meningkatkan pendidikan inklusif supaya kita dapat berkongsi manfaat kepada semua orang dan dapat berkongsi, dapat membantu semua orang kepada ke arah kebaikan dan dapat membantu kepada kejayaan lah. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu, bos, mana? Mana nak cakap kali ni? Cakap Melayu je lah. Ni, stop share. Ni. Itu beri. Mengantuk je bentang boleh ni. Stop share. Stop share. Betul Saya tak larat ingat. Saya tak ni. Ni. Stop. Ni. Untuk pause ya. Stop. Sudah ya. Jangan. Sudah. Ni. Record.